Okey. Boleh nampak tak? Boleh. Solution siapa ni? Saya madam. Siapa saya tu? Tak tahu. Tak tahu pula. Zakaria. Saya tak Zack. nampak. Saya tak nampak. Saya bila display ni, saya tak tahu dah siapa yang sedang bercakap tau. Siapa Zack? Okey. Okey, so kita baca dulu soalan. Muhajirah, baca soalan ni, Muhajirah. Ya, madam. Boleh? Muhajirah, dekat skrin saya pun awak boleh baca juga. Kecil sangat kan? A disk rotates in a player at a constant regular speed of 240 RPM. How long in second does it take to complete one revolution? Okey, constant regular speed awak sebut. Constant angular. Muhajirah, angular speed. Okey, kalau constant angular speed ni dia punya simbol apa? Angular speed. Apa simbol bagi angular speed? Apa Muhajirah? Awak lah. Awak continue lagi. Omega, madam. Okay, so omega untuk kita punya angular speed. Okay, 240 RPM. So 240 RPM ni, RPM tu nama full dia apa? Radian per minute. Radian per minute. Are you sure? Radian Revolution per minute. Revolution per minute. Revolution per minute. Okay, so ataupun kita boleh tulis sebagai revolution minute -1. Okay. Kemudian tadi dia cakap how long in second does it take to complete one revolution? Muhajirah, kalau awak baca ayat ni tadi, apa yang awak faham? How long in second does it take to complete one revolution? Dia mau in second. In second, madam. Time in second to complete? One revolution. So itu adalah kuantiti apa? Quantity revolution per second. No. How long? Maksudnya dia refer kepada second. Second tu adalah time. Betul tak? How long in second? Sebab dia minta in second. So maksudnya dia minta time. Kan? To complete. Time taken to complete one revolution. So dia ada satu kuantiti yang represent time to complete one revolution ni. Apa kuantiti tu, Muhajirah? Kita dah belajar daripada chapter 6. Chapter 6 lagi kita dah belajar benda ni. Okay, ni time kan? Betul tak ini time, Muhajirah? Yup, madam. Okay, so to complete one revolution, time taken to complete one revolution. Satu rotation, kita perlukan berapa lama? So, itu kuantiti apa? Radian. Radian? Radian tu apa? Radian tu apa? Radian ni adalah kuantiti apa? Radian ni simbol bagi apa? Second kah, madam? Yelah, second. Okay, tukar orang. Lambatlah Muhajirah ni. Macam mana boleh fokus ni? Okay, siapa nak volunteer? Time taken to complete one revolution. Kuantiti apa? Period. Okay, so itu adalah period. Okay, so period. Period adalah time taken untuk yang diperlukan untuk buat satu putaran penuh. Satu putaran penuh bermaksud itu adalah period. Okay. Apa saya nak tanya tadi ya? Apa saya nak cakap tadi ya? Period. Okay. Apa yang saya dah lupa?
How long in second does it take to complete one revolution? So itu adalah period. Kalau radian, okay, tadi Muhajirah cakap pasal radian. Okay, Muhajirah, boleh tak? Awak boleh dengar tak suara saya? Radian. Radian ni saya dah bagi tahu dalam video. Awak tengok tak video saya pagi tadi? Tengok, Ya madam. Allah, terkejut saya. Adik awak ke tu? Dah, madam, nak buat saya. Ya Allah. Ya Allah, takut saya tahu tak? Berdebar. Okay, radian ni adalah bukan simbol, dia adalah unit. Unit bagi kuantiti apa? Apa? Rad. Radian. Untuk angle, madam. Yes, very good. Okay, so dia adalah angle. Nama full dia adalah angular Displacement. displacement. Okay, thank you. Okay, so kita kembali balik pada tadi. So, kita perlukan time in second to complete one revolution. Maksudnya dia perlukan period dekat sini. So, period, simbol bagi period adalah, siapa boleh bagi tahu simbol bagi period? T kan, madam? T besar. T besar? T besar. Okay, thank you. So, kita perlukan T besar dalam kes ni. Okay, Z, cuba awak explain sikit apa yang awak buat soalan 1 ni. Awak start dengan apa, kemudian apa yang awak buat next step sampai awak dapat jawapan. Cuba explain. First kita tukar dia punya tu, Apa kuantiti apa yang awak tukar ni? kuantiti RPM ke rate. Okay, so omega kita convert daripada RPM pergi Rate. okay, Radians. radian per rad per Rate per rad apa? RPM Rad dia tak boleh tukar pada rad sahaja sebab dia ada per minute dekat situ. apa? Kalau revolution, yes kita convert kepada rad. Kalau per minute kita convert kepada apa? Astaghfirullahalazim. RPM pergi kepada Radian per second. radian per second. Bermaksud R refer kepada revolution. Okay, so kita tulis full sikit. Revolution per minute. So, revolution ni yang kita nak convert pergi radian. Dia radian. Mestilah angle dengan angle. Radian angle, revolution tu putaran. Okay, kalau per minit, okay, minit -1, kita kena convert pergi Radian. radian juga. Second. Per minit nak kena convert pergi Second. per second. Baru betul. So, bila awak kata RPM nak convert pergi rad, salah. Awak dah combinekan unit RPM pergi rad. Mana boleh? So, kita kena fokus kepada satu-satu lah. Kalau RPM mesti convert kepada radian per minit. per minit juga. Eh. Awak nak per minit ke awak nak per second? Per second. Awak mesti nak per second. Ingat unit SI unit kita mesti radian, mesti second. Itu adalah SI unit kita. Okay, so RPM convert pergi radian per second. So macam mana awak convert? Siapa namanya? Zack, teruskan. So one revolution equals to 2 pi radians. Okay, so saya tuliskan satu revolution equals to 2 pi radian, betul? Okay, lagi? Saya nak convert to 240 pergi radian, so kita kena apa? Awak buat kat sini, mesti awak tahu. Sekarang kita ada 240 revolution. 240 revolution for how many radian? Yep.
Apa yang awak buat? Bagi tahu je awak buat apa. So kita pindah-pindah. No, bukan. Pindah-pindah. Tak, apa awak sedang buat, awak Equals nak convert is to sekarang ni kan. pi So, macam mana cara awak convert? equals to 2 pi over 60. 2 pi over 60. 60 yes. Sebab kita nak tukar dia jadi second. Nak juga tukar dia pergi second. Okay. So kalau according to ratio yang saya buat dekat sebelah ni, kita tengah convert revolution kepada rad. Betul tak? Okay. So selalunya kalau RPM, saya terus tulis 1 RPM equivalent to how many radian per second? 1 RPM. Berapa Zat? 1 RPM berapa radian per second? Tu. Kan Tu. tu. 1 RPM berapa radian per second? Ada saya beritahu dalam video ni. Tengok tak Zak? Sekejap ada sekejap. 1 RPM equivalent to how many radian per second? Tupai ke? 2 pi. Betul? Macam sama dengan yang atas yang saya buat dekat atas ni. Ini bukan RPM. Itu revolution je. Sekarang RPM. Salah. Tu RPM. Itu revolution pergi kepada rad. Betul lah. 2 pi rad. Sekarang RPM. Dah. Mana ni? Cepat. Kawan awak tengah tunggu ni. Okay. So 1 RPM equivalent to 2 pi juga ke? Radian per second? Mana lah. Saya rasa saya ada discuss. Saya tak ada bagi tahu dalam video benda ni. Ada madam. Video yang baru saya Ada, share pagi madam. tadi ke? Video yang saya share pagi tadi atau video yang sebelum ni? Sebelum ni. Sebelum. Okay, sebelum ni. Kalau sebelum ni maksudnya at least ada lah. Kan? Chapter 6. Siapa boleh bagi tahu? 2 pi Tengok, mostly semua orang dah tahu Zak. Awak je yang tak tahu. 2 pi over 60 radian per second. Okay. Kalau dalam video pagi tadi tak ada, maksudnya siapa yang belum tahu, dia kena refer balik video dalam chapter 6. Okay? Sebab takkan semua video saya nak kena bagi tahu. Okay? So bila dah ada dalam video-video yang lain, tolong cari balik kat mana conversion RPM kepada radian per second. So kita punya 1 RPM nak convert pergi radian per second equivalent to 2 pi over 60. Okay, so sekarang kita perlukan 240 RPM. Kita perlukan berapa radian per second? Okay, Zak, continue daripada sini. Saya nak awak masih lagi explain benda ni. So, kita convert lah madam. Macam mana? Saya dah ada ratio sekarang. 2 pi over 60 times with 240 240. So kita akan times dapat with 2 pi over 60. Kita dapat. Okay. And then kita dapat 2 pi. 2 pi. 8 pi. Kita dapat 8 pi. Okay, so dekat sini awak dah buat dah unit conversion. Unit conversion from revolution per minute to radian per second. So you have to times by 2 pi over 60, kemudian bahagi dengan 1 dekat sini. Okay, so siapa yang masih lagi tak sure untuk ratio, tolong bagi tahu. Ada tak perlu saya ulang lagi sekali untuk ratio ni? Ada tak mana-mana kelas ni yang perlu saya explain pasal ratio lagi? Atau semua dah okey? Jarak silang. Semua okey ke? Okay, madam. Dah okey, madam. Sudah Okay, so faham. bila jarak silang dah okey, so maksudnya kita akan dapat 8 pi dekat sini. Zak, apa unit bagi 8 pi ni Zak? Omega. Unit. Ni memang omega. Tapi apa unit dia? 8 pi. Radian per second.
per second. Sebab awak dah convert tadi. Betul tak? Awak dah convert dah tadi from RPM to radian per second. So awak dah dapat omega. Sekarang kalau according to the questions, dia perlukan period which is capital T. So kita ada formula apa untuk period yang relate dengan omega, Zat? T equals to 2 pi over omega. Okay, T equals to 2 pi over omega, yes. Substitute sahaja, kemudian kita akan dapat jawapan. Betul ke, Zat? Betul. Okay, so apa jawapan final kita? T equals to 0.25 To 5 second. second. Okay, so jawapannya betul lah. Okay, thank you. Alright, so next. Kita panggil Zulaika Kaha untuk, okay, baca soalan dululah. Baca soalan dulu, Zulaika. Ada. Semua orang nampak ke saya punya ni? Atau kena besarkan lagi? Semua orang boleh nampak ke? Nampak? Boleh. Eh? Okay. Okay, boleh Zulaika explain dulu soalan Okay. dia. 0.35 meter diameter grinding wheel rotates at 2,500 RPM. Calculate yang ini its angular velocity in radian per second. Okay, thank you Zulaika. Saya rasa adik awak sangat happy kat belakang tu. Anak buah aku, madam. Oh, anak buah juga. Okay. Tak apa. So, kita perlukan angular velocity in radian per second. Right, so first of all, of course kita kena convert lah daripada RPM pergi radian per second. So saya rasa yang ni tak ada masalah sebab tadi kita dah explain benda ni. Nak convert RPM pergi radian per second, mesti kita kena times by 2 pi over 60. Okay, so ingat conversion tu, itu yang penting. So jawapan ni betul ke? 261.80. Memang jawapan yang saya bagi ke? Okay, betul. Alamak. Iya, madam. Kalau tekan calculator dia dapat 0.799. Jadi kalau dikasih jadi 2 tempat perpuluhan jadi 80. Okay, thank you. Okay, so question B. Question B, kita minta siapa nak volunteer tolong explain soalan B ni. Ada tak? Saya. Siapakah anda? Madam. Siapa? Hazri. Azri. Oh, Hazri. Hazri, good morning Hazri. Madam. Hazri, suara pun masih bawa bangun tidur. Okay, Hazri, cuba explain sikit macam mana awak solve untuk soalan B ni. Macam mana Zulaika buat ni? V equals R omega. V equals R omega. V equals to R omega untuk dapatkan V. So omega kita ada, omega kita mesti unit apa Hazri? Radian second. Mesti apa? Unit dia apa? Buat sikit. Omega punya unit mesti? Tak dengar. Madam dengar ke? Okay. Dengar. Omega punya unit Radian radian per second. Betul. Okay. So kita dah ada radian per second daripada A. So R nak dapat daripada mana Hazri? R. dalam question ada sila. Dalam question. Dalam equation dia bagi diameter. Ada dalam soalan tu. Okay. Dia bagi Oh, 10 ini yang lain At the point 10 cm from its center. Okay. So, saya nak explain sikit pasal soalan ni. Kalau ikutkan, soalan dia bagi satu grinding wheel, kemudian dia bagi diameter berapa? 0.35. 3, 5 meter. Betul, rasa besar sangat tulisan saya ni. Okay, 0.35 meter. Itu diameter. Kalau ikutkan, radius untuk grinding wheel ni berapa? 0.175 meter. Okay, 0.175 meter. So, itu grinding wheel. Kemudian, apa yang jadi adalah, dia soalan minta tangential speed at a point 10 cm from its center. So, daripada center, dia hanya nak
10 cm daripada center. So dia nak V pada position ini. Okay, so V pada position itu, rasanya direction V ni ke mana? Pada position ini. Siapa boleh explain kat saya? Direction bagi velocity pada position itu. Ke mana direction dia? Ke atas. Ke atas. Very good. Katakanlah dia moving anti-clockwise kan. Selalu kita belajar moving anti-clockwise. So velocity kita akan ke atas. Exactly sama dengan kalau point on the rim. Rim tu maksud di hujung. So velocity kita ke atas juga. Kalaulah objek kita sedang bergerak ke bawah sekarang. Okay. Okay. And clockwise. Ke mana direction bagi velocity? Bawah. Ke bawah, okay? Ke bawah. Ini velocity kita, ini velocity kita. Itu kalau bergerak ke bawah lah, clockwise. Okay, so sekarang soalan dia memang minta at 10 cm from its center. So 10 cm tu adalah radius dia sebenarnya, okay? So that's why kita boleh terus masukkan radius sahaja. So dapat jawapan. Jawapan ni pun betul ke? Betul, madam. Betul, madam. Betul, madam. Unit dia sentimeter mesti convert kepada Meter. Meter. right. So kita pergi kepada C. Next person. Boleh tak volunteer untuk soalan C? Baca soalan dulu. Siapa nak volunteer? The linear speed Okay. and the radial acceleration of a point on the edge of the grinding wheel. Okay. So dia nak linear speed dan radial acceleration at a point on the edge of the grinding wheel. Edge, apa maksud edge, Zach? Puncak. Puncak. Kan. Apa? Kan? Apa maksud edge? Tu apa? Apa? Edge lah, madam. Edge, at the edge of the apa Edge. Edge tu maksud dia apa? Sudut. Kalau Sudut kali, madam. Penjuru. kan? Tepi. Kalau tebing betul tak? Salah kot. Cliff kot tebing So kalau pada wheel awak, dia berada pada hujung ni. Okay, so semua point pada hujung ni kita panggil dia sebagai edge. Okay, di tepi, di hujung. So ini edge kita. Okay, thank you. So dia minta linear speed, maksudnya V, dan radial acceleration. So radial acceleration ni apa? Apa itu radial acceleration? Centripetal acceleration. Yes, centripetal acceleration, which means AC. Okay. Siapa lagi? Misha. Okay, Misha, explain macam mana dapat V. V. Guna formula, madam. Okay, terus V equals to R omega. Alright. Lepas tu kita guna radius 0.175 meter darab dengan omega. Okay, mana dapat 0.175 tu? 0.175 ni dapat daripada mana? Divide by diameter tu bagi 2. Okay, so diameter dia bagi tadi 0.35 kan? Yeah. So 0.35 divided by 2 dapat 0.175 meter. Okay. So omega pun omega yang sama. Betul? Yeah. Okay. Betul. Omega kita, okay, satu benda yang awak kena tahu, setiap point pada circular motion tu, contoh kalau objek, apa-apa objek lah, wheel ke, ataupun Ferris wheel ke, okay, Ferris wheel yang macam dekat farm fair kan. So setiap orang pada Ferris wheel tu, dia akan experience omega yang sama. Sama dengan wheel tu tadi. Okay, that's why kalau macam soalan B tadi, dia hanya nak 10 cm daripada center. Okay, so kalau ikutkan, ini bulatan ataupun circular motion bagi point 10 cm from the center. Okay, so katakanlah both object moving anti-clockwise. Okay, so menunjukkan omega kita setiap point pada circular motion tu adalah sama. So omega pada position ini sama juga dengan omega pada position yang tepi ini. Okay, so that's why kita boleh guna omega yang sama value dia
Okay, bagi kedua-dua objek tu, kedua-dua soalan ni, situation ni, walaupun pada position yang berbeza. So for each point, for every point on a rigid body that undergoes the same circular motion, it will experience the same amount of angular velocity. Okay, so kita pergi kepada radial acceleration. Radial acceleration adalah other names for centripetal acceleration. So apa formula dia? Okay, Pierre boleh explain tak dekat saya untuk soalan C ni? Mana dia buat? Boleh Pierre? Bolehkah? Okay. Ya, C. Yang nombor satu tu, C kan, centripetal acceleration tu. Kasih masuk Apa nilai dia formula lah kita nak dari guna? formula. C equal to V Okay. square over R. Radial Okay. So acceleration. the famous formula for centripetal acceleration, and then Lepas tu masukkan nilai tukar dia, masukkan nilai V dan juga B dengan R. okay, so V yang kita dapat tadi, kemudian R yang kita divide daripada diameter, so kita akan dapat final answer. Okay, so jawapan akhir ni, okay, saya memang dah letak final answer dekat setiap soalan tutorial tu sebab saya dah tak ada pilihan sebab kita online class, so I have to give a final answer. So sebenarnya dia akan tolong sangat-sangat awak lah sebab awak akan keep on try untuk dapat jawapan yang betul. Kadang-kadang awak tak faham pun macam mana nak solution tu, unless awak dapat jawapan then awak consider dia betul. Okay, so saya harap awak try dulu jawab sendiri, jangan fokus kepada final answer. Dan yang penting sekali, jangan tengok unit yang saya tulis pada final answer tu. Awak yang kena figure out apa unit dia. Okay, baru awak double check dengan final answer kat situ. Okay, so dekat sini final answer kita, instead of kita tulis panjang-panjang 11996.98, so why not kalau kita convert pergi standard form macam ni lah, 1.20 exponent 4 ms negative 2. Kalau rasa tak tahu macam mana nak tukar pergi standard form, okay, awak boleh tekan je dalam calculator, kemudian calculator yang akan tolong kirakan berapa eksponen untuk awak kat situ. Okay, so siapa-siapa ada soalan tak tentang tutorial question 1 and 2? Setakat ini. Ada soalan tak? Tiada, madam. Tak ada, Tak ada, So, Tiada. semua okey. So, saya memang bagi benda yang simple dulu pagi ni sebab kalau saya nak bagi banyak benda, dia akan confusing. So, saya nak awak gunakan knowledge daripada chapter 6, kita nak masukkan dalam chapter 7 ni untuk kita solvekan soalan 1 dengan 2 ni. Okay, tapi video petang nanti saya dah nak bagi something yang baru dalam chapter 7. Okay, ada kuantiti baru yang awak perlu tahu dalam chapter 7 lah, iaitu angular acceleration pula. Selama ni kita hanya fokus pada angular velocity ataupun linear velocity, sekarang kita nak masuk kepada angular acceleration. Okay, so itu untuk video tutorial petang nanti. So make sure awak tengok betul-betul dan siapkan task yang saya minta tu. Okay, so kita dah habis dah discussion tutorial kita. So saya nak hari